dalam Zoom kali ini, inilah peluang untuk saya kongsi dengan anda, dengan kalian, bagaimana kita buat supaya masing-masing boleh buat duit walaupun akan musibah begini. Kalau ada masalah, di situ ada peluang. Nampak tak? Ada masalah, ada peluang. So sekarang ni orang terkurung. So ini peluang. Dalam keadaan orang tak boleh baca Quran, dalam keadaan nak Ramadan, ini semua peluang-peluang untuk haraki sebenarnya. So kalau kita ambil peluang ini, ya, dengan sebaik-baik mungkin, saya yakin ia menambahkan pendapatan anda. Orang yang hadir kat sini adalah orang yang untung. Yakinkanlah korang memang untung sebab berada di sesi sini. Sebab kami baru habis saja sesi bersama dengan Dok, macam Ustaz cakap, memang dapat bertubi-tubi punya info yang orang kata, sebab kita sebagai HESI ataupun IMA, saya jujur cakap sebab saya pun jaga HESI, kita tak pernah nak alami situasi macam ni. Sebab kalau ustaz-ustaz kat sini semua kita buat offline. Kita pergi ceramah kan, kita cari pelajar, itu pun semua orang yang walk in semua offline. So tiba-tiba berlaku benda macam tu, kita rasa macam terkejut, macam terus jam dah, tak ada solusi. So bila kita dapat sesi bersama dengan Dok kan, lepas tu kita bersama dengan tim, kita berbincang, dapatkan solusi, lepas tu keluarkan program dan macam bagaimana untuk kita nak lalui ataupun mengharumikan masa-masa yang teruk macam ni. Tiga dia sangat menarik. Puan Salasia, dia telah join untuk menjadikan pahala ataupun affiliate lah untuk wawakan tentang NSN, start ngaji tu. Okay. So dalam sebanyak affiliate yang orang kita daftar, ada 28 orang. Hanya Puan Salasia sahaja dia dah berjaya mendaftarkan 16 orang, tuan-puan. 16 orang, boleh kata separuh, lebih daripada separuh. Puan Salasia, mungkin saya akan mintakan Puan Salasia share sedikit. Apa Puan, boleh dengar ke saya cakap? Ya, boleh dengar. Ya, okey, baik. Puan, sebab saya percaya kat sini ada ramai orang baru nak kenal dengan Puan. So Puan boleh ceritakan, perkenalkan diri sendiri tak? Macam sebelum join untuk menjadikan sebagai seorang pahala tu, siapakah Puan? Puan ni siapa? Saya adalah seorang pesara guru di sebuah sekolah di Selama, Perak. Dan saya bersara bulan 8 tahun 2016. Jadi selepas 2016 tu saya bersara. Sebelum tu masih rehat lagi lah, rehat. Kemudian tahun 2017 baru saya ditawarkan oleh pihak masjid untuk mengajar tajwid. Tapi tajwid biasa. Bukan kaedah haraki lagi lah. Sebelum tu saya tak kenal langsung kaedah haraki lagi. Walaupun ustaz dah buat lama kan, 2013 lagi kan. Tapi saya tak kenal lagi. Dan saya mula kenal kaedah haraki bila saya tengok ada banting di jalan-jalan, di tiang-tiang elektrik apa semua. Saya tengoklah apa benda kaedah haraki ni kan. Saya ni satu hari Haraki Center Parit Untar buat macam inilah promo tentang kaedah haraki. Saya pun pergilah. Jadi alhamdulillah selepas pada tu saya pergi ke seminar di Bangi. Di Bangi saya pergi bulan 7, 20 dan 21 Julai. Kemudian selepas tu saya tak ni lagi lah, sebab mungkin saya baru dapat lagi kan. Kemudian saya pergi lagi ke Taiping 24, 25 bulan bulan 8. Lepas tu satu lagi 16 dengan 17 di APDM Ipoh. Dan yang akhir sekali ialah di Sungai Petani. Jadi saya pergi tu bukan apa, sebab saya rasa saya masih perlu lagi ilmu-ilmu yang daripada ustaz kan. Jadi sampailah pendekkan cerita, dan bila ustaz buat live 7.45 dan 5.30 tu selalu saya ikutilah kan. Kalau tak sempat pun saya akan hilang balik tengok. Lepas tu bila ustaz buat program untuk pahala ni, saya cuba minta lah nak sertai kan. Okey, jadi setelah tu
bila dilancarkan pada berapa bulan dah gitu, 25 bulan 3 kan. Selepas tu saya pun rasa tak ni lah, tak ada lah ni, saya terus bertindak lah sebab tak duduk diam lah. Saya pun cuba cari nombor telefon kawan-kawan lama saya, jiran lama saya, jiran baru, kemudian bekas murid saya, kemudian murid-murid yang kelas yang saya ajar kan. Jadi saya cari nombor telefon, kemudian saya kirimkan bahan yang Cik Hani bagi tu kan, bahan yang apa tu, skrip yang Cik Hani bagi tu kan. Jadi saya post dalam WhatsApp masing-masing. Kemudian ada di antaranya yang bagi maklumkan cepat, maksudnya jawab cepat lah, nak tak nak. Tapi ada di antaranya yang buat tak tahu je dengan saya punya mesej. Maklumlah sebab sekarang ni mesej, kalau kita tengok WhatsApp ni macam-macam perkara yang masuk kan. Jadi mungkin dia orang ingat benda tu malas nak tengok lah kan. Jadi saya ambil tindakan, lebih baik saya call kan. Saya gunakan saya punya unlimited call kan. Call saya free, saya gunakan unlimited call. Saya call masing-masing lah, mana kepada mereka-mereka ni. Ramai juga lah yang saya call. Tapi alhamdulillah yang saya dapat inilah, yang dapat 16 orang tu, yang apa tu, yang dapat sambutan yang baik lah. Sebab ada di antaranya yang saya call tak jadi masalah pun. Bila saya cakap, dia kata memang dah lama dah saya cari macam ni kan. Kemudian saya pula dalam perbualan saya tu, saya masukkanlah isu COVID ni. Maknanya kita tak boleh dah jumpa guru kan. Bila kita tak boleh jumpa guru, apa lagi jalan yang kita nak buat? Katakan kita hanya duduk di rumah, duduk saja, makan, minum, tidur. Betul. Kemudian kalau kita nak baca Quran pun, saya cakap mungkin kita baca kita syok sendiri. Sebab mungkin kita rasa kita baca tu kita betul, tapi sebenarnya salah kan. Dan kalau kita tak tahu langsung, lagilah susah kan, lagi susah sebab kita tak boleh nak tengok Quran. Kita tengok Quran pun tak boleh nak baca kan. Jadi itulah modal saya yang bercakap dengan saya punya pelanggan lah. Jadi akhirnya alhamdulillah dia orang ni lah terima lah. Boleh saya nak tanya tak? Sebab saya nampak sini kan ada beberapa benda yang memang puan yang betul yang buat kat sini. Yang ni memang saya rasa saya kena tekan sikit. Apa yang dah betul. Satu, puan yang saya nampak kait dengan isu semasa. Apa yang berlaku dekat sekarang ni, itu semua orang yang akan nak tahu. Lepas tu yang paling betul adalah call. Sebab macam puan kata, kalau WhatsApp memang kadang-kadang diorang tak tengok. So call tu adalah memang tindakan yang betul yang puan buat. Bagi tahu masalah mereka. Kalau sekarang ni kalau kita baca je, kita ikut juga orang kata ikut dan kita je untuk baca, tak tahu pun betul ke tak betul. So satu lagi saya nampak yang puan memainkan perasaan, bukan perasaan orang yang pergi tipu perasaan, tak. Maksudnya cuitkan dia orang punya perasaan yang katanya kalau tak boleh nak baca macam mana. Tapi puan, boleh tak saya nak tanya satu yang mungkin mungkin orang kata sensitif sikit lah. Kenapa puan nak sertaikan upahala tu? Apa big why puan untuk puan nak sertai menjadikan seorang upahala? Waktu PKP macam ni boleh je cuti duduk rumah. Kenapa tak buat apa-apa? Saya sertai upahala tu? Okay. Jadi kenapa saya sertai upahala tu? Yang pertamanya saya rasa cara yang saya nak tolong dia orang. Kan, saya nak tolong sebab saya dapat kenal pasti orang-orang yang saya call ni sebenarnya memang mereka tu masih merangkak-rangkak lah membaca Al-Quran kan, dan ada di antara yang zero Al-Quran. Jadi saya rasa saya perlu tolong mereka, tapi dalam masa yang sama sekarang COVID, kita tak boleh nak tolong, nak mengajar dia orang secara berdepan, tak boleh. Jadi bila Ustaz Zakaria buat program online ni, jadi maknanya itu adalah satu alternatif lah untuk mereka belajar. Walaupun ada di antaranya tu murid-murid saya juga, tapi tak apa, saya korbankan mereka tu untuk sertai online. Sebab kalau kita nak tunggu masa nak belajar kan Cik Ain, sekarang masih lagi kita dalam PKP dan kita tak tahu PKP kita sampai bila. Jadi saya bagi tahu kat dia orang, saya kata tak apa, sertailah dulu online yang Ustaz buat.
Jadi maknanya secara tak langsung kita dapat isi masa datang kita masa kita PKP ni. Betul. Apa yang akan jadi pada puan pada waktu PKP? Dalam waktu begini kan biasanya saya di selain dapat apa bencin kan, makan bencin je lah kan. Lepas tu dan di samping tu saya memang ada mengajar di masjid dan di surau, dan adalah dapat sedikit income daripada di situ kan, mana dapat menampung lah perbelanjaan saya. Ya? PKP ni kelas jalan juga ke masjid? Masa PKP kelas jalan juga ke? Tak. Oh, tak jalan. So maksudnya itu dah tak ada income dah kan? Dah tak jalan. Jadi maknanya kalau tak ni, kalau mana income saya memang terjejas selalu juga. Jadi bila macam tu, bila saya fikir upah halal ni sebab adalah salah satu daripada income kan, dan sebenarnya bukanlah itu yang utama. Yang pertama tadi sebab saya tahu dia orang tu ada yang tak boleh baca Quran kan. Jadi biar ustaz sendiri yang akan tunjuk ajar mereka kan. Selepas ni mereka nak sambung dengan saya tu tak apalah kan. Jadi kalau tak ada tu memang jugalah terjejas juga perbelanjaan tu. Walaupun keluarga sikit kan. Betul. Okey, baik. So apa saranan puan bagi kepada orang lain? Kenapa mereka di luar sana perlu starting upah halal macam puan ni? Apa saranan puan? Saranan saya kepada yang lain, maknanya pertama sekali jangan lepaskan peluang. Tak nampak muka. Jika ada apa-apa Tak nampak muka. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang jika ada apa-apa program tim Haraki yang boleh manfaat diri kita dan orang lain. Di samping kita dapat juga buat pahala dengan cara yang mudah. Maknanya hanya sekadar kita bercakap dengan prospek kita, dan secara tak langsung kita juga dapat menghubungkan silaturahim lagi dengan kawan-kawan kita yang lama dan yang baru lah kan, yang kita kenal. Baik, jadi untuk saranan kepada ni, jangan rasa putus asa. Bila kita cuba, kita tak dapat nak dapatkan dia orang untuk masuk tu. Alhamdulillah, faham. So apa yang saya faham tu adalah engagement. Pada masa macam ni, jangan putuskan engagement tu. Jangan rasa macam masing-masing cuti pun duduk rumah. So tak payah buat apa-apa, tak payahlah kita nak hubungi dengan pelajar, tak payahlah kita nak hubungi dengan orang yang sekeliling kita. Hanya buat hal kita sendiri saja. Kalau macam tu, siapa nak tahu? Siapa nak tahu korang ajar Haraki? Siapa nak tahu korang ni ada join dengan Haraki? Apa macam mana? Lepas tu ada tak kita masih patuh pada kita punya niat yang awal-awal tu, yang kita nak membantu orang untuk kenalkan Haraki dan membaca Al-Quran bertajwid. Betul tak yang saya faham tu puan? Ada. Memang selalu saya bila saya call, sebenarnya saya call memang saya akan bercakap tentang Haraki sebenarnya. Memang saya selalu, kalau terutama dengan keluarga. Alhamdulillah. Baik. So baik. Sebelum saya akhirkan sesi untuk puan, ada tak apa-apa ucapan yang puan nak ingin bagi tahu kepada Ustaz Zakaria ataupun kepada tim-tim ke yang lain-lain ataupun kawan-kawan yang lain ke? Okey. Sebelum saya akhiri, pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada Ustaz Zakaria selaku pengasas kaedah Haraki, kerana bagi saya kaedah Haraki ni yang kaedah yang terbaik yang saya temui. Sebab sebelum ni saya pernah mengajar kaedah biasa kan, kaedah Baghdadiyah apa semua, dan kaedah Iqra' di sekolah. Saya dah biasa aja, dan saya dapat bezakan antara kaedah Haraki dengan kaedah Iqra' ni, di mana kaedah Iqra' ni agak sukar, agak susah. Sebab apa? Bila kita mengajar seorang-seorang kan, kita akan mengajar murid seorang baca, yang lain akan dengar, tapi sebenarnya mereka tak dengar pun, mereka akan bising kan. Jadi menunggu giliran tu. Kalau macam kaedah dulu, kalau kata zaman kita zaman saya dulu, orang lain baca, yang kawan dia akan baca
dia punya istilah dia menerah. Tak menerah maksudnya macam istilah dia baca dulu nak bagi lancar. Kemudian untuk guru mengajar kan. Tapi sekarang budak kalau seorang yang baca, yang lain akan bising. Jadi bagi kaedah haraki ni pula saya nampak sebab pelajaran dia kita belajar sama-sama. Tak ada apa tu nak bagi orang lain baca ikut giliran apa kan. Mana baca secara bersama. Ustaz ajar tu benda semua dapat benda tu. Kan? Jadi bagi saya memang mudah lah. Jadi terima kasih banyak kepada Ustaz sebab dan hasil daripada apa yang saya pergi tu ada empat seminar tu, tak tahulah mungkin orang pun sebab kata tak ada orang lain lah ni. Tapi alhamdulillah saya dapat jugalah mengajar beberapa kumpulan haraki lah di tempat saya. Maknanya lebih kurang dalam dah tiga tempat. Lepas tu nak masuk 4, kemudian dah PKP. Tak boleh buat apa masa pendaftaran kan. Tidak ada PKP. Habislah, maknanya itulah setakat tu lah. Jadi itu sebabnya saya ambil keputusan lebih baik saya sertai pahala. Saya tolong dia orang yang mana tak boleh untuk ikut kelas Ustaz secara online. Terima kasih juga kepada tim Haraki yang banyak membantu saya. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih sangat banyak-banyak atas perkongsian Puan Salasia. So di mana di sini kita boleh nampak komitmen. Komitmen. So walaupun orang tak nampak, dia masih boleh nak pergi buatkan benda tu. Itu adalah dinamakan disiplin. Ini orang tak boleh nak paksa, tapi kita sendiri yang motivatekan kita sendiri untuk jalan ke depan. So kalau masa macam ni, kita sendiri pun tak boleh nak motivatekan kita diri sendiri, nak harapkan orang lain untuk motivatekan kita ke, yang tu namanya memang susah lah. Baik, saya rasa terkagum sangat dengan Puan Salasia sebab kalau saya rasa kalau saya sampai umur macam Puan ni, memang saya rasa saya tak akan mungkin lah pun tak boleh nak sehebat macam Puan Salasia ni.